sendiri pernah berkata, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru haditsan anhu minni illa ma kana 'inda Abdullah bin Amr ibn al-As. Illa ma kana 'inda Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tak ada satu orang sahabat Nabi yang lebih banyak hadis dia daripada aku melainkan Abdullah bin Amr. Kerana apa? Kerana dia menulis, aku tak menulis. Ya. Abu Hurairah, dia ni dikurniakan dengan ingatan yang luar biasa. Kerana doa Nabi SAW, ingatan dia luar biasa. Dia dengar boleh ingat terus. Dan dia tak menulis hadis. Di sana ada Sahifah Jabir bin Abdullah, Sahifah Anas bin Malik, Sahifah Abdullah bin Amr. Sahifah ni maksudnya buku catatan yang tercatat, dokumen sejarah. Jabir bin Abdullah menulis, Abu Bakar juga menulis, Anas bin Malik menulis, Abdullah bin Amr menulis. Abu Hurairah tak ada buku catatan. Tapi yang mencatat daripada dia adalah anak murid dia. Ada Sahifah Hammam bin Munabbih, buku catatan Hammam bin Munabbih yang dia tulis daripada guru dia Abu Hurairah, dia tulis. Jadi terkenal Sahifah Abu Hurairah li Hammam bin Munabbih. Maknanya buku catatan Abu Hurairah yang ditulis oleh anak murid dia Hammam bin Munabbih. Lalu orang cuba syak pada periwayatan Abu Hurairah. Kenapa dia banyak menulis? Orientalis kata Abu Hurairah menipu lah, banyak menipu hadis supaya orang banyak datang kat dia. Qala Rasulullah. Sebab dia asalnya ahli sufah, orang miskin, dia duduk kat masjid sahaja. Lalu kita katakan tak. Riwayat yang mengatakan Abdullah bin Amr yang lebih banyak hadis, sebahagian ulama kata ya, memang dia lebih banyak hafal hadis. Boleh jadi dia lebih banyak hafal hadis, tetapi tak semestinya orang lebih banyak hafal hadis menyampaikan hadis. Itu kena faham. Terutama Abdullah bin Amr apabila setelah futuhat, setelah pembukaan kota-kota penyebaran Islam, dia berpindah ke Mesir. Abdullah bin Amr berpindah ke Mesir, sedangkan Abu Hurairah duduk dekat Madinah. Madinah tempat orang datang untuk bertanya. Bila orang selalu datang, pergi haji, datang, dan di sana tempat banyak ulama. Sebab itulah ramai yang riwayatkan daripada Abu Hurairah. Dikatakan lebih 800 anak murid Abu Hurairah yang riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Sebab itu dia banyak riwayatkan hadis. Dia rajin. Orang yang rajin belajar dan orang yang rajin menyampaikan. Jadilah kita seperti Abu Hurairah. Walaupun kurang dengar hadis ni, kurang dengar kuliahnya, tapi rajin menyampaikan. Masya-Allah orang dapat manfaat. Tengok orang dapat manfaat. Abu Hurairah sempat bersama Nabi 5 tahun, tapi manfaat hadis ni, antara hadis yang kita baca ni, manfaat siapa tuan-tuan? Daripada siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu. Jadi seperti Abi Hurairah, semangat dia. Yang dia kata dua ayat dalam Al-Quran yang mana dia kalau bukan ayat ni dia takkan baca hadis pun, satu hadis pun dia takkan sampaikan. Ialah ayat berkaitan dengan orang yang menyembunyikan ilmu selepas Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu. Okey. Baik, kita baca hadis dari Abi Hurairah ni. Berkaitan dengan ini, cerita ni termasuk juga Abu Hurairah lah kan. Abu Hurairah orang miskin juga. Satu hari fuqara al-muhajirin. Cuma Abu Hurairah bukan orang muhajirin Abu Hurairah orang yang berhijrah daripada Yaman. Abu Hurairah orang Yaman. Tapi diceritakan tentang fuqara al-muhajirin. Orang fuqara fakir miskin memang banyak daripada muhajirin. Sebab mereka tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah, tinggalkan harta yang banyak, tinggalkan tanah, datang sehelai sepinggang, datang ke Madinah. So siapa yang lebih banyak orang yang miskin? Of course muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Lalu mereka ni beri aduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aduan dia? Mereka iri hati dengan orang kaya. Iri hati dengan orang kaya. Tapi bukan iri hati sebab apa? Iri hati sebab orang kaya lebih banyak dapat pahala, boleh buat lebih banyak pahala. Apa mereka adu kepada Rasulullah? Dia kata apa? Ya Rasulullah, orang kaya dah dapat zahaba ahla duthuri bidarajat. Orang kaya lebih banyak pahala dia mendapat. Sebab apa? Sebab orang kaya ni, bila ditanya Rasul, macam mana kamu kata gitu? Dia kata orang kaya ni, kami solat, orang kaya pun solat. Kami solat, orang kaya pun solat. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Tetapi kami tak dapat wala natasaddaq wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Mereka memberi sedekah, kami tak mampu beri
sedekah. Mereka mampu membebaskan hamba, kami tak mampu membebaskan hamba. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka mampu, ada duit, dapat bebaskan hamba, besar pahala bebaskan hamba. Kan? Inilah yang inilah yang diadukan oleh orang miskin. Nampak perlumbaan fastabiqul khairat, lumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan ni antara orang miskin dengan orang kaya. Orang miskin dia tak iri hati sebab kayanya, duitnya banyak dapat bina rumah besar, duitnya banyak dapat beli kuda yang banyak, duitnya banyak dapat beli tanah yang banyak. Tak, dia iri hati pasal ni je, pasal dia pun boleh dapat buat amalan yang orang miskin tak dapat buat amalan. Lalu Nabi pun nak bagi satu amalan ni. Amalan ni dengarlah, kita amalkan. Amalan ni bukan imam tak buat. Kalau dia nak doa cepat-cepat baca, tak baca, senang je. Apa amalan dia? Amalan dia, Nabi kata, mahukah aku ajarkan kalian satu amalan yang mana kalau kamu lakukan amalan ini, kamu akan tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Kamu mampu untuk mendahului orang sebelum kamu dan orang yang selepas kamu. Maknanya tak ada siapa yang boleh lawan kamu. Kamulah yang the best kalau kamu buat amalan ni. Pahala kamulah yang paling terbaik. Wah, Rasulullah macam ni best best lah orang miskin. Wah, of course lah, kata Rasulullah. Kamu nak tahu tak amalan ni? Of course lah Rasulullah. Bala. Pastilah kami wahai Rasulullah. Lalu apa Rasulullah kata apa? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. 33 marrah. Buat apa? Tusabbihun subhanallah. Kemudian wa tukabbiruna macam mana? Allahu akbar. Kemudian wa tahmaduna alhamdulillah 33 kali selepas solat. Maka kalau kita buat benda ni 33 kali selepas solat, walaupun kita solat dekat rumah, solat sorang-sorang, maka amalan kita ni lebih baik daripada tu yang diceritakan tadi sebelum ni. Sedekah, berpuasa sama-sama, membebaskan hamba, memberi duit, bersedekah kepada orang fakir miskin dan sebagainya. Ni amalan ni begini. Kalau kamu buat ni lebih baik daripada yang tadi. Lebih baik daripada orang kaya yang buat sedekah sebagainya walaupun kamu tak mampu. Yang penting lepas solat mesti buat benda ni. Tasbih, takbir dengan tahmid 33 kali. Kira je dengan ni kan. Semua kita tahulah, tak payah nak ajar lah. Kan? Tapi malangnya ada sebahagian imam pun kadang-kadang patutnya jadi imam, kalau pun nak cepat sangat, jangan tinggal benda ni. Jangan kita membiasakan mengajar makmum pandang remeh akan fadilat ni. Kadang-kadang lepas solat kan, Al-Fatihah tu. Al-Fatihah. Doanya panjang. Walhal doa jama'i ni bukannya sunnah. Doa jama'i ni jamaah bukan sunnah khususiyah. Ingat, bukan sunnah yang khusus yang Nabi tunjukkan. Kan? Boleh ke nak doa jama'i, doa beramai? Tak ada masalah, tak dosa, tak haram. Kan? Selagi mana tidak mengganggu jamaah yang lain, tak dosa, tak haram. Kan? Tapi bahkan termasuk dalam keumuman hadis antara doa yang mustajab, adalah fi duburi kulli solat. Dalam hadis yang sahih adalah setiap lepas solat. Tempat doa yang mustajab adalah selepas solat. Okey. Ala kullin, yang ini jangan ditinggalkan. Kemudian bawah tu saya tak ceritalah ya, sebab itu adalah berkaitan dengan komentar perawi sahaja. Baik. Berdasar okey, cumanya ada sambungan kisah ni. Apabila mereka dapat amal, orang fakir miskin ni dalam hadis yang samalah, mereka ni seronok dah dapat amalan, daripada rasa darajat kami, pahala kami dapat dah lebih tinggi daripada orang-orang kaya tadi. Tapi masalahnya orang kaya pun tahu amalan ni. Dia dengar amalan ni juga, dan depa pun amalkan juga amalan ni. Sudah. Lalu datanglah lagi kepada lalu mereka pun datang balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tanya, ya Rasulullah, kawan-kawan kami yang kaya tu, mereka pun dah dengar hadis ni wahai Rasulullah, dan mereka pun dah buat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha."
Janganlah kamu iri hati. Itulah kelebihan yang Allah dah bagi kepada mereka. Nah, tengok berlumba-lumba. Kaya miskin berlumba nak dapatkan pahala. Berdasarkan hadis ini menunjukkan yang pertama, sunatnya untuk setiap kali lepas habis solat untuk kita bertasbih dan bertahmid dan bertakbir. Di dalam riwayat yang lain banyak, Allah ampunkan segala dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Banyak fadilat-fadilat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan bahawasanya orang kaya asyakir, al-ghani yusyakir afdal daripada al-faqir as-sabir ataupun al-miskin as-sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang miskin yang bersabar. Orang kaya yang bersyukur maksudnya dia bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya, lalu dia membelanjakan kepada perkara-perkara yang diperintahkan. Zakat dia keluarkan, dia bagi sedekah, dia bantu orang. Itu lebih afdal daripada orang miskin yang soleh. Orang miskin yang soleh yang bersabar atas kemiskinan yang menimpa dia. Kerana apa ada khilaf? Kerana di sana ada hadis yang menunjukkan orang miskin masuk syurga lebih awal 500 tahun daripada orang kaya. Nabi kata apa? Fuqara ummati yadkhulunal jannah. Fuqara ummati ni kata orang miskin daripada umat aku masuk syurga lebih awal daripada orang kaya bi 500 am atau kama qala, lebih 500 tahun awal. Menunjukkan hadis ni orang miskin lebih afdal lah. Orang miskin lebih afdal. Maka para ulama kalau kita lihat pada zaman sampai zaman sekarang, ada yang memang mengatakan orang miskin lebih afdal. Orang miskin lebih afdal sebab dia masuk syurga awal. Ya. Kerana apa orang miskin dan kemudian juga orang miskin lebih afdal kerana mereka ni selalunya kebiasaannya mereka ni ada sifat yang baik. Orang miskin yang soleh lah. Orang yang tak soleh ni dia duduk jadi kaya ke miskin ke macam tu juga. Cumanya hadis ini menunjukkan bahawasanya orang yang kaya lebih afdal jika dia orang yang soleh. Sebab apa? Antara ilahnya ialah, kata para ulama, orang kaya ni dia ada kemampuan nak buat dosa lebih banyak daripada orang miskin. Betul tak? Ya. Antaranya Syekh bin Baz yang menyatakan begitu. Dia kata kenapa bila ditanya Syekh bin Baz, bekas mufti rahimahullah Saudi, mana yang lebih afdal? Orang kaya ke orang miskin? Dia kata orang kaya. Sebab apa dia kata orang kaya ada kemampuan nak buat maksiat, dia ada duit nak pergi rasuah polis. Orang miskin kena tahan, polis minta dia nak bagi apa? Saya pun tak ada duit. Kan dia terhalang untuk buat dosa yang terlibat dengan duit. Money laundry dia tak ada duit. Okey. Tapi orang kaya hulu, sikit-sikit hulu. Ni zaman pilihan raya ni, memang senang dapat duit. Musim pilihan raya ni. Kan? Jadi oleh kerana itu kata Syekh bin Baz, orang kaya lebih afdal jika orang kaya soleh lah, yang jauh daripada perkara-perkara yang haram lebih afdal kerana dia dapat menahan dirinya daripada melakukan maksiat lebih aula. Dan yang lebih lagi lah, dia dapat membantu yadul ulia khairun minal yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah dan seumpamanya. Wallahu alam bisawab. Baik. Hadis yang 137. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam fa nadhara ila a'lamiha nadratan falamma sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin wa'tuni bi ambijaniyati abi jahmin fa innaha alhadni anifan an salati. Daripada Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat
dengan menggunakan pakaian khamisah. Khamisah ni kata kisaun murabba' lahu a'lam. Kisaun murabba', baju petak yang ada ada alam, ada tanda-tanda, bergambar lah. Lalu apa yang Nabi SAW buat selepas solat, Nabi terus bersabda, bawalah pergi pakaian ini kepada Abu Jaham. Bawalah pakaian ambijaniyah dari Abu Jaham untukku. Tukar ni, baju ni tukar. Yang ada gambar ni tukar dengan dia, dengan Abu Jaham tu. Kerana apa? Kerana baju khamisah ni yang bergambar tersebut mengalihkan perhatianku daripada solat. Ya, baik. Oleh kerana itu, daripada hadis ni para ulama memakruhkan orang yang solat ada gambar ataupun tulisan pada pakaian dia. Yang tulisan itu memang pasti menyebabkan orang akan terbaca. Dan daripada hadis ni juga para ulama memakruhkan, antara hadis ni memakruhkan ukiran-ukiran di masjid. Di hadapan tu ukiran-ukiran yang cantik di masjid yang akan boleh menyebabkan orang terpesona tengah solat, tengok baca kan, baca. Terutama ada khot-khot yang susah nak dibaca. Tengah solat, ni bro, apa ni dalam solat? Biasa tak tuan-tuan? Lagi, tunduk balik. Tapi dalam fikiran, apa tu teringat? Apa benda khot tu kan, pelik kan? Khot pelik ni kan? Jadi makruh hukum dia. Makruh hukumnya. Habis tu ustaz tu banyak dekat kat masjid tu, banyak orang buat tak semestinya dia tu boleh kan? Bahkan sajadah kita pun sama, jika ada gambar-gambar yang menyebabkan kita teralih perhatian. Kalau kita tak alih perhatian, tak ada isu. Gambar-gambar yang simple yang tak mengalihkan perhatian, tak ada isu. Tapi yang mengalihkan perhatian kita, maka dia menyebabkan benda tu jadi makruh. Kerana apa makruh? Kerana dia mengganggu khusyuk kita dalam solat. Ya. Oleh itu, muslimin muslimat, jika kita ada pakai baju yang kita rasa ada bertulis kat belakang waktu solat, itu bagus bawa selendang tu kan. Tapi tuan-tuan tak mau pakai, kata Habib pula. Baguslah tu, tutuplah belakang tu, tujuan dia. Tutup ada tulis-tulis belakang. Kadang-kadang ada tulis kan, Persatuan Baitul Muslimin. Silap. Baitul Sunnah. Baitul Muslimin tu lain. Baitul Muslim nak bagi kahwin. Kan, tutup belakang. Kalau orang tak baca punya, mana tahu orang baca. Dia dah ni Jadi pastikan supaya kita tidak mengganggu, tidak menyebabkan solat orang lain terganggu. Baik. Hadis yang ke-24. Kita selesai bab zikir lepas solat. Jika ada soalan boleh tanya lepas kuliah. Menjamak, bab yang ke-24, menjamak dua solat ketika berpergian jauh, ketika musafir. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita baca hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati zuhri wal 'asr idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia biasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan menjamakkan ketika dalam permusafirannya. Jamak apa? Solat apa? Dalam ni bagi tahu zuhur dan asar, dan juga maghrib dan isyak. Ya. Cumanya dekat sini kita ala zahri sayrin. Ala zahri sayrin ni maksudnya ketika tengah dalam perjalanan. Ya, ketika dalam perjalanan. Adapun ketika dah menetap, dah sampai, kan kita dalam mazhab Syafi'i kalau 3 hari kita menetap satu tempat tu, kita berniat duduk satu tempat tu tak lebih daripada 3 hari, atau kalau kita berniat nak duduk satu tempat tu 4 hari, maka sampai-sampai kita tak boleh nak buat jamak atau qasar dah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau dia berniat nak duduk satu tempat tu kurang daripada 4 hari ataupun dia memang 3 hari, dia niat dah gitu,
maka dalam perjalanan dia boleh qasar, dan bila dah sampai tempat tu dia boleh qasar dan jamak lagi. Cuma persoalan, apakah yang lebih afdal, qasar ataupun jamak? Maka yang lebih afdal ialah ketika kita dah duduk dekat tempat tu, yang lebih afdal ialah qasar lah. Qasar. Sebab Nabi ketika Nabi dekat mengerjakan haji dekat Mina, Nabi buat apa? Qasar kan. Okey. Ala kullin, para ulama kata sebenarnya tak ada, dia tengok kalau kita rasa susah, tak mampu nak solat, ketika itu afdal jamak. Ketika itu. Sebab dalam keadaan musafir, dia tidak ada, mana lebih afdal, qasar ke jamak, secara pasti, secara muntabik, dia tengok keadaan orang yang orang bermusafir. Kalau dia musafir, dia tak ada masalah, relax, isu balik kampung, tak ada apa pun, dia pun relax, kerja pun tak ada, maka of course lah yang afdalnya ialah bukan qasar, bukan jamak, pergi solat kat masjid jamaatan. Jamaah. Solat kat masjid jamaah. Tapi lepas ni dia kata lepas ni ada banyak kerja nak pergi pergi sana, dia tak tentu. Pergi lepas solat jamak. It's okay. Tak ada isu. Cuma kat sini kita nak cerita, boleh tak jamak? Jawapannya boleh. Boleh tak qasar? Jawapannya boleh. Jamak ni dia lebih luas daripada qasar. Kerana jamak dia kalau qasar hanya untuk musafir. Tetapi kalau jamak kalau jamak dia boleh untuk musafir, untuk safar, untuk hujan, begitu jugalah untuk orang yang sakit. Ini dalam mazhab Hanbali, tetapi dia telah dipakai, telah diserap juga dalam fatwa-fatwa muasarah kita. Ya. Kalau kita buka, kita cerita dalam musafir dulu, sebab dalam bab ni ialah ketika berpergian jauh. Ketika musafir, kalau kita buka dalam fiqhul manhaji, kitab fiqhul manhaji, dia ada bagi 4 syarat untuk kita bermusafir ni, 4 syarat untuk jamak dan qasar. Saya bacakan 4 syarat. 4 syarat ni kalau tuan-tuan ada ketika bermusafir, baru boleh jamak dan baru boleh qasar. Kalau tak ada 4 syarat ni, maka tidak boleh jamak dan tidak boleh qasar ketika dalam perjalanan jauh. Syarat yang pertama ialah mesti an tata'allaqu bi zimmatihi fi safar wa yu'addiha aidan fi safari. Kata penulis, dia kata mestilah dia dalam keadaan zimmah fi safar. Maksudnya tanggungjawab dia itu safar. Maksud zimmah tu ialah dalam kitab ni kata masuk waktu zuhur, kita masih belum musafir lagi. Masuk waktu zuhur, masalan kita nak musafir ni, kita nak pergi jalan jauh ni, dari sini nak pergi KL, kita nak musafir, tapi masuk waktu zuhur, kita masih lagi belum musafir, kita masih duduk dekat rumah. Maka kata pengarang kitab ni, dia kata maka ketika itu dah jatuh tanggungjawab kita untuk solat secara sempurna. Maka kena solat, tak boleh nak keluar lagi, tak apalah saya keluar baru jamak dan qasar lagi dekat perjalanan. Sebab kata pengarang kitab ni, sebab kita tanggungjawab kita ketika itu bila dah masuk waktu, ialah ketika itu kita duduk rumah, kita adalah orang yang bermukim, kena buat solat secara sempurna. Namun saya kata namun dalam buku ini, dalam buku selalunya orang biasa belajar dekat masjid pun biasa belajar fiqhul manhaji. Syarat yang pertama ni bukanlah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dengar betul. Dalam pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', yang muktamad ialah boleh dia mengqasar ataupun menjamak walaupun dah masuk waktu. Faham Macam tadi, kes tadi lah. Kes tadi dah masuk waktu zuhur, dia masih lagi dekat rumah. Kemudian dia keluar, kemudian dah melepasi Su'rul Bilad, kawasan daerah, kawasan dia tu ataupun kampung dia, kawasan dia dah masuk highway, dia berhenti ke RNR. Boleh tak dia menjamak ataupun qasar? Jawapannya boleh. Ini adalah pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Maka lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak keluar tengah kelam kabut kemas-kemas, Allahu Akbar, Alamak, dah masuk waktu, tak boleh dah nak jamak, kata kena solat kat rumah dulu. Tak boleh. Silakan keluar,
keluar dan jamak ataupun qasar, tak ada masalah, boleh hukumnya. Ataupun bila kita balik ke rumah, kita dah solat takdim, jamak takdim, kita dah buat solat jamak takdim antara zuhur dan asar, kita sampai dekat rumah masih lagi dalam waktu zuhur, sebab kita dah jamak takdim tadi. Bila Allahu Akbar waktu asar, apakah kita kena ulang solat asar? Jawapannya tak. Sebab solat kita tadi sudah kita laksanakan, kita dah jamak kan. Kalau nak ulang juga sebab rajin pergi masjid, tak boleh dengar orang azan pergi masjid, tak apa, boleh. Jadi solat yang kedua tu adalah solat yang nafilah, solat sunat. Faham ya? Ini syarat yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan mengaji fiqhul manhaji, syarat yang pertama ini memang ada qaul dalam mazhab Syafi'i, tapi ia bukan qaul yang muktamad. Jadi tak ada masalah kalau keluar. Okey. Syarat yang kedua ialah ayyatajawazu su'rul balad. Dia mestilah melepasi, dia nak musafir tu, dia tak boleh keluar, dia pergi semayang dekat surau kat sebelah rumah dia. Kemudian dia kata saya dah niat dah nak niat, kemudian dia solat jamak, tak boleh. Dia mestilah dah melepasi surul bilad, kawasan daerah dia punya keluar kawasan. Keluar kawasan dia. Ya, keluar kawasan dia. Kalau kawasan ni kita ikut uruf lah. Ikut uruf. Macam saya nak kata uruf ni, bagaimana uruf ialah lepas keluar, kalau dekat sini kita keluar, kita kat sini dekat Ipoh. Kalau kita dah keluar, kita dah masuk ke highway, dah melalui keluar ke highway, dah okey lah. Kalau kita keluar sini solat kat masjid depan tu tak boleh lagi. Dah masuk highway, dah jumpa RNR nak solat, so okey dah. Sebab highway tu adalah uruf kita, masuk highway tu nak musafir tu tu jalan jauh tu kira lepas tu, lepas kawasan kita punya. Sebab orang masuk highway tak boleh patah balik lah. Itu jauh patah balik. Tu ikut uruf. Tak boleh nak solat dekat tempat. Begitu jugalah kalau nak balik ke rumah kita, tak boleh kita dah masuk sampai ke kawasan rumah kita baru kita solat dekat kawasan kampung kita. Singgah sebelum masjid dah masuk kampung kita, sebelum kita balik rumah, kita singgah masjid rumah kita solat kat situ. Tak boleh. Kerana dalam keadaan di luar kawasan. Ya, melainkan dalam keadaan darurah. Tak ada tempat berhenti semua dan sebagainya, memang tak ada, tahu-tahu sampai je kat rumah, masuk dalam kampung kita, maka dibolehkan untuk jamak dengan syarat dia kena jamak tamam, tak boleh qasar. Tahu? Dia kena tamam, dia kena sempurnakan. Dia ada masalah, dia naik bas, bas tu memang tak berhenti. Masalahnya tak berhenti untuk dia solat jamak. Tahu-tahu bas tu dah berhenti dekat kampung dia dah. Rumah dia kat sebelah ni, bas memang berhenti, dia turun jalan kaki masuk rumah. Apa nak buat? Maka dia boleh solat jamak dekat rumah dia, tetapi jamaknya ialah tamam. Dia tak boleh qasar sebab dia bukan dalam keadaan musafir. Musafir ni qasar hanya untuk musafir. Ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah alla yanwiyal musafir iqamata arba'ata ayyamin ghairi yaumid dukhul wal ruju' fil makan alladhi yusafir ilaih. Dia tidak berniat lebih daripada 4 hari. Dia tidak berniat duduk kat satu tempat tu, dia nak pergi tempat musafir tu, dia tak niat untuk duduk 4 hari dan ke atas. Kalau dia niat duduk 4 hari, maka dia sampai tempat tu, dia tak dikira musafir. Dia dah kira mukim. Boleh tak dia menjamak? Maka tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dia tak niat apa-apa langsung, dia pun tak tahu berapa hari dia nak duduk, dia tak ada niat. Balik ni tengoklah macam mana, tengok gaya kan. Orang rumah marah dekat suami dia, kamu baliklah rumah mak kamu. Ataupun isteri kita, hantar saya balik rumah mak saya. Kan? Jadi dia pun hantar. Dia ada niat ke isteri tu? Dia ada niat nak duduk berapa lama? Tak ada lah kan? Saya nak duduk ni, tak ada. Sampailah rasanya mereka baik. Ini contoh bukan nak suruh hantar balik, tak. Itu kesalahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Atau bergaduh je dulu, hantar saya balik rumah mak. Bila nak baiknya kalau hantar balik macam tu? Kan, hantar baik. Tapi ni kadang-kadang yang berlaku dalam masyarakat kita, gaduhnya hantar saya balik rumah mak. Okay, bila hantar tu, isteri tu,
rumah mak dia jauh kan, contohnya mengambil masa dalam musafir. Dia duduk tu dia tak niat pun tak duduk pun lama, sampai dia baik baru ni. Maka dalam isu ni, dalam mazhab Syafi'i 18 hari boleh dia jamak dan qasar. 18 hari selama dia duduk kat rumah tu, selama 18 hari dia boleh solat jamak, dia boleh solat qasar, sampailah hari ke-19 dia dah tak boleh dah jamak dan qasar. Ya, daripada mana datang 18 hari ni? Daripada peristiwa Fathu Makkah. Ya, peristiwa Fathu Makkah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata perawi, kata qala ghazawtu ma'a Rasulillah wa shahadtu ma'al fath fa aqama bi Makkah 18 lailah la yusalli illa rak'atain. Aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathul Makkah. Lalu kami berada di Mekah selama 18 hari, 18 malam, tidaklah kami solat melainkan qasar, 2 rakaat. Syarat yang keempat ialah alla yaqtadi bimuqim. Dia tak boleh mengikut, kalau dia nak buat qasar, dia tak boleh. Kalau buat qasar dia tak boleh ikut orang yang bermukim, tak boleh ikut orang yang mukim yang buat 4 rakaat. Ya, berbeza rakaat dia tak boleh ikut. Kalau lebih dia boleh ikut. Orang tu solat 2 rakaat, dia nak solat 4 rakaat. So macam mana nak buat? Maka dia solatlah secara sempurna. Dia boleh ikut orang yang bermukim, tapi dia tak boleh buat qasar. Tapi dia boleh buat jamak. Dia boleh buat jamak, boleh tak? Boleh. Dia tak ada isu ya. Yang penting imam mesti sama. Imam mestilah tak boleh kurang, tak boleh kurang rakaat daripada makmum. Itu baru jadi isu makmum tak boleh ikut. Jadi kalau makmum nak buat qasar, tak boleh ikut imam. Ya, ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Baik. Itu adalah jamak. Dan juga qasar. Okey, dalam bab qasar, bab yang ke-25, hadis yang ke-139. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safari ala rak'atain wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kadzalik. Kata Abdullah bin Umar, aku bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tak pernah pun menambahkan bilangan rakaat lebih daripada 2 rakaat ketika bermusafir. Maksudnya ialah dalam keadaan musafir, maka afdalnya ialah tidak melakukan solat secara tamam 4 rakaat. Solat yang 4 rakaat jadikan 2 sahaja. Kerana apa? Kerana Nabi tak pernah pun solat lebih daripada 4 rakaat dalam keadaan musafir. Ustaz, saya nak buat tamam juga. Dosa ke? Dosa ke? Oh, betul. Tak dosa, dia tak haram buat 4 rakaat tu. Melainkan kalau ikut mazhab Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata wajib buat 4. Ada sebahagian ulama kata wajib 2 rakaat. Wajib qasar. Ya, ini adalah sebagai rukhsah ataupun azimah yang diberikan. Siapa yang tak nak ambil rukhsah ataupun tak nak ambil azimah, dia tak dosa. Dia rukhsah. Tetapi dia kerek dengan Allah. Allah nak bagi kemudahan. Macam kita kan. Kita ni dalam miskin, dalam susah, orang nak bagi duit, kerek ni. Macam tu. Bakhil dengan Allah. Allah nak bagi sedekah kepada kita. Baik. 11.53 saya buka soalan lah. Habis labak ni tak payah masuk solat Jumaat, lagi panjang lagi. Kalau ada soalan kita bincangkan. Ada soalan, ada tambahan? Ya. Apa? Ya, boleh tanya sekarang. Jadi Ustaz, kalau macam kita dalam musafir kan, boleh ke kita nak buat solat sunat kemudian solat witir, bukan kita dalam perjalanan maghrib ke isyak kan, buat solat jamak dan qasar waktu maghrib dengan isyak ni kan, kemudian kita nak buat solat witir tu boleh ke? Kita dah jamak.
kita dah jamak kasar kalau maghrib dengan isyak tu kita nak buat witir. Oh, okey, dalam waktu maghrib tu. Lepas tu kita nak buat witir. Kita nak buat solat sunat witir. Ataupun sunat lain seperti solat sunat lain dia tak ada dia ya. Kita buat solat sunat dan isyak kita dah jamak kasar dalam waktu maghrib tadi ni. Kan? Kita nak buat solat sunat dengan witir. Okey, fakhtalafa fihi ulama dalam isu ni berkhilaf. Dia sama isu dia macam kita dah buat solat jamak antara zuhur dengan asar. Maka kalau kita ikutkan tidak ada solat sunat selepas asar. Tak. Tapi kita buat solat sunat tu adalah waktu kita dah jamak waktu dia masih dalam zuhur kan. Boleh tak kita nak buat solat sunat? Maka bagi mereka yang memandang bahawasanya pengharaman solat itu disebabkan selepas waktu asar, solat asar tu, maka tak boleh dah lah. Tak boleh sebab begitu juga solat witir, apakah ia dilakukan setelah berlalunya waktu solat isyak tu ataupun sekadar ia ada tempoh dia, tempohnya. Maka wallahu alam, jawapan dia apakah kita boleh dan tidak boleh. Jadi bagi saya boleh je. Wallahu alam. Jadi boleh saja sebab sebabnya terutamanya terutamanya boleh saja kita nak buat sebab kita dah solat isyak dan elah dia ialah solat witir itu ialah akhir setelah kita lakukan amalan kita, itulah solat selepas solat isyak. Terutama kalau dia tak rasa dia nak bangun dah. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita semayang jamak ni dalam luar kadar safar dia, maksudnya dia bukan dalam saya dalam jawab lingkungan kawasan dia, tapi kerana dia ni nak menyelamatkan nyawa ataupun isteri nak bersalin, dia tu contohlah atau seumpama, jadi dia waktu tu maghrib ataupun zuhur, maka dia jamakkan zuhur waktu asar kerana menguruskan urusan itu. Apakah dia jamakkan maghrib di waktu isyak ataupun isyak okey. Tadi je itu maghrib dengan asar tadi tak ada. Okey, isu dia ialah zuhur asar maghrib isyak. Okey, soalan Haji ni biasa ditanya, bagus. Soalan dia ialah apakah kita boleh jamak kerana kepayahan, kita panggil waktu syiddah, kerana kesusahan, kesulitan. Ni kita panggil jamak. Ada sebahagian ulama kata tanpa sebab. Jawapannya tanpa sebab memang tak boleh. Tidak ada istilah jamak tanpa sebab. Dalam hadis Nabi SAW jamak dekat Madinah tanpa hujan kan, tanpa tanpa khauf kan, bidun khauf bidun matar. Maka para ulama kata dia bukannya tanpa sebab, tetapi ada sebab dia. Mungkin ada sebab, ada syiddah, artinya ada sebab. Maka boleh ke tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak stick to mazhab Syafi'i, no, tak boleh. Mazhab Syafi'i kita galilah mana-mana pun tak boleh. Dia tak boleh jamak. Dia hanya boleh jamak ni hanyalah yang kita bagi tahu tadi. Iaitulah sebab apa? Jamak kerana sebab musafir, jamak kerana sebab hujan. Begitu jugalah jamak kerana jamak kerana hujan. Tetapi ada satu lagi, dia jamak kerana sakit ataupun jamak kerana kesulitan. Maka hadis yang saya baca tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak tanpa ada hujan, tanpa musafir, tanpa khauf, itu menunjukkan diguna pakai zaman sekarang ini. Mazhab Hanbali tawassuk dalam hal ini. Orang haid pula, orang istihadah boleh jamak kerana sakit, termasuk dalam sakit. Orang yang uzur, orang tua boleh sakit. Tapi dalam mazhab Syafi'i sakit tak boleh. Kalau sakit pun tak boleh, apatah lagi untuk kesulitan. Sulit untuk dilupakan. Kalau sulit pun tak boleh. Kalau sakit pun tak boleh, sulit pun tak lagi. Namun demikian, pandangan ini bagi saya wajar untuk kita review balik. Kalau kita nak
ketat dalam mazhab Syafi'i dalam bab ni menyusahkan ramai orang. Ya. Menyusahkan ramai orang. Kerana apa? Di sana ada pekerjaan ataupun ada situasi-situasi yang memang tak boleh untuk dia, ini betul-betul situasi ni je lah betul-betul dia tak boleh nak tinggalkan kerja dia. Contohnya doktor yang terpaksa nak berjam-jam bedah orang, dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti. Jadi dia kena, maka dalam keadaan begitu dibolehkan, kerana ia bukan kondisi sulit lagi, tapi kondisi darurat kerana nyawa. Bagi saya itu bukan kondisi sulit. Ada sebahagian kata sulit. Kalau sulit ni, ya betul. Kalau sulit ni maksudnya kita boleh buat lagi lah. Sulit ni macam kenduri kahwin kan. Kenduri kahwin kita nak ni boleh saja. Sebab apa orang ambil remeh tau. Ada orang sampai pengantin, dia kata tak apalah saya nak jamak. Sebab apa? Sulit, saya nak buang makeup lagi, nak tanggalkan makeup, kemudian pakai bilik makeup. Sulit. Memang sulit. Tapi adakah saya nak buat dalam sekali seumur hidup, nak ambil pandangan yang kata boleh. Yang ni kalau rasa pandangan tu kuat, silakan. Tapi pandangan ini pandangan yang sulit ni, jamak kerana kesulitan ni, inilah pandangan yang ditinggal dan tidak diamalkan oleh, kata Imam Tirmizi, hadis ni iaitulah kerana tidak ada sebab ni, tidak ada kesulitan ni, tidak diamalkan. Tidak diamalkan oleh fuqaha. Sakit lain. Dalam sakit memang ada mazhab Hanbali kata boleh sakit. Itu pun subhanallah, kalau kita rasa kesakitan itu menyebabkan kita tak boleh nak solat lain, maka ketika itu ia dibolehkan. Wallahu alam bisawab. Ketika ini kita ada si'ah, ada keluasan untuk mengambil pandangan daripada mazhab lain supaya mengangkat kesulitan yang ada. Ada keluasan di situ. Tak boleh kita nak ketat sangat dalam bab ni, kerana Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata ma khuyyirtu bainal amrayn illa an akhtaru aisaruhuma, aku tidak dipilih antara dua perkara melainkan aku akan pilih yang paling mudah untuk aku. Yang penting ialah kalau nak beramal dengan perkara-perkara yang sulit ni, pastikan dia ada betul rasa sulit dan ia tidak diamalkan tiap-tiap minggu. Sulit ni jamak, sulit ni jamak, tak. Itu kata dia bukan diamalkan selalu, dia diamalkan ialah once in a while. Dalam putih kata setahun sekali baru rasa sulit tu, tak boleh nak cover ni, okey buat. Ya macam ni Ustaz. Nah, Macam ni kita siapkan pelanggan petugas Kementerian Kesihatan, polis, jaran ni kan, bomba dan seumpama. Mereka mengadu hal besar ni. Ya betul. Bagi polis yang macam tu kan, kisah-kisah yang kena. Tapi kalau polis jaga tepi jalan tu, dia boleh je solat tepi jalan tu. Dia boleh. Dia tak dikira sulit lagi. Jadi kadang-kadang tak nak macam polis tepi jalan. Dia ada dua orang, seorang solat, seorang lagi jaga. Sebab apa? Nabi SAW solat juga walaupun dalam perang jaga. Dia boleh solat. Cumanya itulah saya kata. Cumanya kita kena dalam memberi keluasan, jangan sampai orang terlampau bermudah. Kita memang diperintahkan untuk bermudah dalam urusan, tetapi jangan terlampau memudahkan urusan agama sehingga lalai orang akan jadi nak mudah saja. Nak ambil pandangan, saya biasa jumpa, nak ambil pandangan, pilih pandangan yang mudah, semua mudah. Ya, inilah kita panggil tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas ni sepakat para ulama. Walaupun Yusuf Al-Qardawi yang selalu dia punya konsep dia adalah pandangan yang memudahkan, tetapi tatabbu' ar-rukhas tetap juga dia larang. Tatabbu' ar-rukhas ni ialah memilih pandangan mengikut hawa nafsu. Ada soalan lain? Haji? Tambahan? Ustaz, ya. Macam kalau kita bangun lewat kan, subuh nak terlepas tahajud. Terlepas tahajud? Tak sempat solat tahajud. Kita kata solat tahajud. Kita bangun dah masa okey. Subhanallah. Jadi untuk yang boleh diqadha ni ialah solat sunat yang menjadi kelaziman, solat sunat yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Contohnya solat sunat sebelum subuh. Solat witir. Boleh tak qadha solat witir? Boleh.
Solat sunat sebelum subuh boleh tak qada? Boleh. Tapi kalau tahajud dia ada waktu dia. Tahajud tu nama qiyamul lail. Kalau untuk siang solat duha lah, tak payah qada tahajud. Solat duha, waktu dia solat duha tu. Duha tu nak buat berbanyak kali pun boleh. Nak buat 20 rakaat, 8 rakaat, silakan. Banyak-banyak pun boleh. Dia tak disilakan qada. Tapi qada yang memang ada khusus tadi kan. Solat-solat sebelum subuh, itu ada boleh diqada kalau memang kita melazimi ya. Solat witir. Solat witir pun boleh diqada. Macam duha tu kalau kita buat ke 10 kan, kita buat lagi boleh ke? Macam ke 12 kan buat lagi boleh ke dia mesti dalam satu masa? Ke 12 boleh lagi. Dia dah masuk pukul dah betul matahari terik tu. Nak dekat-dekat pukul 1 kan. Itu dah tak ada makruh dah. Dah makruh. Okey. Maksud dia tak macam katalah tadi kita buat. Katalah kita buat. Boleh buat. Tadi buat 2 rakaat. Lagi pukul 8 buat rakaat. Pukul 10 nak duha lagi, buat lagi. Pukul 12 nak solat duha lagi, pukul 11 nak duha lagi, buat lagi. Boleh. Ataupun dah tak ada solat lagi. Lepas zuhur ni solat apa aku nak buat ni kan? Tak ada banyak sangat. Itu nama solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni tak ada sebab. Saya macam kita macam pelik, apa tak ada sebab nak solat kan? Tapi ada orang sebahagian tu memang suka solat kan. Macam soalan ni, solatlah apa-apa, solat sunat mutlak. Cuma solat sunat mutlak ni dilarang dalam waktu-waktu yang dilarang. Tengah hari ketika kemuncak, dan selepas asar tak boleh solat sunat mutlak. Ada soalan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik datang daripada Allah, yang tak baik adalah kelemahan saya sendiri. Muli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.